Selamat pagi, terima kasih karena menonton channel ini. Jangan lupa tekan butang like dan komen. Sila tekan butang subscribe sekarang juga. Terima kasih. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, adakah esok untuk BN? Berita sepenuhnya. Tentu tidak mudah bagi Tun Abdul Razak Hussein mengambil keputusan mengubah Parti Perikatan kepada jenama yang sepenuhnya baharu. Kalau tidak cermat, transformasi Parti Perikatan pada 1973 itu boleh mengelirukan dan membawa padah, boleh jadi total loss. Tapi ia perlu dilakukan juga selepas tercetus tragedi 13 Mei 1969 dan selepas prestasi buruk Parti Perikatan dalam pilihan raya umum PRU 1969. Kedua-dua peristiwa berkenaan mendesak pimpinan Parti Perikatan khususnya UMNO memikir kembali strategi dan hala tuju gabungan politik era berkenaan. Keputusannya, nama perikatan dan logo kapal layar digugurkan, ditukar kepada jenama dan imej yang sepenuhnya baru dengan nama Barisan Nasional dan lambang dacing. Lambang dacing bukanlah jenis penimbang yang selalunya terdapat di kedai-kedai runcit atau pasar ikan. Lambang dacing diambil daripada simbol klasik keadilan sejagat yang dipegang oleh watak Ratu Adil, bertutup mata serta tangan kiri memegang pedang. Mahasiswa undang-undang tentu pernah melihat imej berkenan. Penubuhan BN mempunyai matlamat agung, yaitu mahu mencapai keadilan sosial. Tanpa keadilan, Malaysia tidak akan dapat memupuk perpaduan, dan tanpa perpaduan, peristiwa seumpama 13 Mei boleh berulang. Bersatu di atas faham perkauman sempit, perkhianatan dan curang akan merusak batang tubuh bangsa. Begitulah hebatnya kesedaran bapak-bapak pendiri bangsa kita dalam mengenal pasti persoalan besar dan merumuskan penyelesaian. Mereka cukup bijak serta berani mengorak langkah yang luar biasa. BN dan lambang dacing itu sendiri jauh lebih bermakna berbanding nama serta logo Perikatan Nasional BN hari ini yang dicipta oleh Kem Muhyiddin Yassin. BN dilihat tidak lebih sebagai parti yang berdiri atas rasa dendam dan politik kebencian. BN tidak ada imej berupa gambar tertentu. Meski warna biru tua coba meniru birunya, BN, logo yang berupa tulisan Perikatan Nasional, tidak membawa apa-apa perikatan pengertian tersirat. Ia sekadar tulisan buta. BN juga ditubuhkan secara tergesa-gesa selepas rampasan kuasa dalam langkah Sheraton Mac 2020. Selain itu, ia turut didaftar dan dirasmikan dengan terkecoh-kecoh demi memenuhi keperluan kempen pilihan raya mengejut negeri Sabah September lalu. Bandingkan sebelum BN didirikan, beberapa dasar telah pun dirumus oleh pentadbiran Abdul Razak sebagai Perdana Menteri kedua. Antaranya, usaha pengagihan kekayaan yang saksama dalam dasar ekonomi baru DEB yang berkonsepkan kebijakan affirmative action. Rusia sebelumnya telah berjaya mengeluarkan negara mereka daripada kemelesatan ekonomi yang dahsyat dengan konsep berkenan. Bahkan kesatuan Soviet juga dikenali sebagai affirmative action empire pertama di dunia. Dalam masa sama, generasi kepimpinan di era Abdul Razak juga memperkenalkan ideologi negara yang kita ikrarkan sebagai rukun negara, ringkas, padat, dan cukup berkesan sebagai penyataan jiwa Malaysia dan rakyatnya. Para pendiri bangsa yang saya sebut sebagai generasi era Abdul Razak tadi mungkin telah mengambil iktibar daripada keadaan politik tidak stabil di banyak negara muda di Asia yang juga baru merdeka. Misalnya, pemisahan India-Pakistan yang sebelumnya merupakan negara yang satu tetapi terpecah akibat pergeseran Muslim Hindu. Di Indonesia pula, pada pertengahan 1960-an pula, telah berlaku pembunuhan jutaan jiwa akibat fahaman komunisme dan kecurigaan kaum. Jika dipelajari sejarah Amerika, keadaan di negara Uncle Sam itu lebih berkecamuk. Meski Amerika mencapai kemerdekaan jauh sebelum tanah Melayu, yaitu pada 1776, namun akibat banyak perkara asas yang tidak beres, pada 1861 perang saudara tercetus. Kepimpinan yang ikhlas dan cekap di antara generasi era Abdul Razak telah dengan cepat menyediakan asas kenegaraan
yang di Pakistan, India, Indonesia, dan Amerika mengambil masa lama untuk dipersiapkan. Dengan matlamat Kerajaan Melayu Islam, PN bukan penyelesaian kepada kesatuan dan perpaduan Malaysia. PN itu sendiri merupakan puncak perpecahan dengan wujudnya parti-parti perkauman aliran keras di dalamnya. PN tidak lebih adalah blok ketiga atau third force di luar BN dan Pakatan Harapan PH. Namun BN tetap ada kelemahan. Puncak kehancuran BN bermula bukan di era Abdullah Ahmad Badawi sebagai PM kelima maupun Najib Razak sebagai PM ke-6. BN mula merebut dari dalam dimakan anai-anai yang menetas serta membiak sejak era Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri keempat lagi. Kalau hendak dikatakan Mahathir membawa kemajuan, kerosakan yang ditinggalkan juga sangat banyak. Kalau dikatakan Mahathir dapat memajukan banyak sektor, menjahanamkan sektor yang lain juga tidak terhitung. Kesan terhebat tinggalan Mahathir adalah amalan politik tanpa nilai yang bagi saya lebih rendah ketimbangkan politik Machiavellian sanggup melakukan apa sahaja untuk menang demi negara. Tapi Mahathirisme melakukan apa sahaja untuk menang adalah demi nafsu diri dan kelompoknya. Negara hanya dijadikan alasan selain sebagai sumber menumpuk kekayaan. Kita tahu BN tumbang dalam PRU ke-14 dengan Najib terpaksa menanggung beban. Siapapun yang berada di tempat Najib pada 2018, BN tetap bisa kecundang meski tidak wujud skandal 1MDB. Sebab musababnya adalah seperti yang dinyatakan tadi, yakni UMNO sudah terlalu lama merebut dimakan anai-anai asai Mahathirisme. Anai-anai itu gagal dibasmi meski selepas Mahathir melepaskan jawatan Perdana Menteri pada 2003. Di dalam PRU akan datang, dengan keadaan BN yang sudah berusia 48 tahun kini, adalah sukar untuk BN kembali menang dan menubuhkan kerajaan sendiri seperti mana 11 kali PRU sebelumnya. Sekarang BN mempunyai 41 kerusi parlimen, 39 daripadanya kerusi UMNO. Kekuatan semasa UMNO samalah dengan jumlah kerusi yang dimiliki oleh keadilan yang berada dalam PH. Tidak dinafikan, image PH juga sangat buruk tercalar. Juga bahana dirosakkan di era Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua tempoh hari. Kalau PH masuk pilihan raya dengan bendera merah berkelapa anak panah itu, besar kemungkinan PH akan ditolak pengundi. Logo PH seakan sudah jadi image traumatik pada rakyat. Begitulah teruknya PH telah dirosakkan Mahathir, Muhyiddin bahkan kumpulan Azmin Ali. Seiringan itu, ramai melihat PN hanyalah sebagai PH 2.0 kerana PM dan ramai menterinya diangkat dari PH 1.0. Mungkin disinilah titik persamaan PN dan PH kerana keduanya telah dibinasakan oleh individu yang sama. Selain itu, UMNO dengan cepat perlu menyedari bahawa PAS sama sekali bukan kawan. Tidakkah semakin jelas PAS lebih berminat dengan pihak yang boleh mereka tunggang untuk berkuasa? Dengan kekuatan sendiri, sampai kiamat pun PAS takkan mampu menjadi kerajaan pusat. Kalau UMNO sumber kuasanya, maka UMNO sahabat PAS. Kalau PPBM sumber kuasa itu, maka PPBM sahabat PAS. Kata sesetengah orang, agama lagi kan PAS tunggang, apalah sangat parti politik seperti UMNO atau PPBM. Selepas ditinggalkan banyak parti, terutama dari Sabah dan Sarawak, BN tidak perlu melakukan restart dengan penjajaran baru parti-parti. Disitulah makna sebenar Grand Coalition. Dan bukan macam sesetengah pihak yang hendak memungut parti sisa yang sudah luput kehormatan. Bagi BN sendiri, kisah generasi era Abdul Razak yang dijelaskan agak panjang di atas perlu dijadikan panduan. Gabungan besar baharu perlulah meliputi falsafah politik dan ekonomi, konsep dan image, serta meneliti jiwa seperti setiap parti yang akan dirangkul bersama. Tanpa kesediaan untuk melakukan transformasi besar ini, seperti mana Abdullah Razak mengubah Parti Perikatan kepada BN dahulu, jalan ke depan bagi BN sangat kelam. Namun sekiranya perjuangan generasi era Abdul Razak dijadikan rujukan dalam PRU ke-15 nanti,
PN hanyalah tandingan yang terlalu kerdil untuk BN yang baharu. Sebagai anggota keadilan, saya tidak mahu menaruh impian berlebih-lebih kerana yakin keadilan tetap punya pilihan. Saya hanya mahu membayangkan betapa gemetarnya PN dan sekutu mereka apabila mendengar lawan slogan Barisan Rakyat, Barisan Kita. Bersamanya ada pengertian besar, suara rakyat, suara karamat. Malaysia seperti yang dihasratkan oleh pejuang kemerdekaan dan bapa-bapa pendiri bangsa kita perlu dibangunkan semula, lekas, sekarang juga. Ditulis oleh Hasmi Hasim atau Budi Hekayat, seorang penulis lirik, dan Otai Jalan Telawi. Sumber Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.